What up gang Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan bersembang berkenaan dengan anime One Piece. Dalam video hari ini adalah sambungan dari video sebelumnya, iaitu kemungkinan peristiwa yang berlaku di Marijoa dalam Reverie Arc. So nakama kita Fuku Sencho minta aku untuk react teori dari Marshall D. Pryce ni. So aku cuba sedaya upaya untuk fahamkan teori dia dan aku cuba untuk ulas kalau ada apa-apa poin tambahan, dan kalau aku kurang setuju sikit aku akan ceritakan sebabnya. Okay, but sebelum tu, kalau korang belum lagi tengok video aku pasal ni sebelum ni, korang boleh tekan link yang aku sediakan dalam ruangan description kat bawah. Okay, alright, jom let's proceed with the content. Apollo, bila-bila masa, di mana jua? So setelah sebelum ni aku ada share pasal teori Marshall D. Pryce berkenaan nasib Vivi, Sabo dan King Cobra. Hari ni aku nak share berkenaan Blackbeard pula. Dalam chapter 956 yang bertajuk Big News, setelah surat khabar diterbitkan dari Morgan, kita boleh tengok reaction masyarakat masing-masing. Geng-geng Revolutionary Army sangat-sangat terkejut. Dragon nak pastikan kebenaran berita tentang Sabo itu. Starry terkejut mengetahui Sabo ada di Marijoa juga. Makino menangis lepas baca paper tersebut. Dadan dan Mountain Bandits yang lain juga menangis teresak-esak. Doflamingo tergelak dan mengatakan benda jadi makin menarik. Namun di sisi Blackbeard, sebaik sahaja mendapat berita tersebut, terus dia arahkan anak-anak buah dia untuk masuk kapal dan jangan biarkan pihak Marine dapat reward tersebut. So perkara yang peliknya adalah, apakah yang cuba diambil dari pihak Marine? Adakah berkemungkinan setelah teori sebelum ini yang mendedahkan berkemungkinan Cobra telah mati? Jadi perkara yang masuk akal untuk difikirkan adalah Marine cuba untuk menakluk Alabasta, sebab dekat sana pun dikatakan ada Pluton, senjata yang mampu untuk menghancurkan sebuah pulau dengan hanya sekali ledakan. Dan dalam chapter yang sama, kita juga dapat melihat Garp bagi tahu bahawa pihak Marine menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk selesaikan perkara tersebut. Jadi adakah full resource yang dimaksudkan mereka menghantar tentera berjumlah seramai Buster Call, atau adakah lebih? Sebab kalau betul lah full resource yang dimaksudkan untuk selesaikan perkara ini adalah untuk menakluk Alabasta, persoalan aku, kenapa nak ramai-ramai sedangkan di Alabasta, as far as I concern, tak ada threat kat sana. Tapi pun kalau kita boleh tengok sebelum ni, even tak ada threat, atau maksud aku tak ada fighter yang handal di Kepulauan O'Hara, still world government hantar Buster Call, yang mana dekat dalam Ops tu siap ada Akainu dengan Aokiji lagi kan. Jadi adakah perkara yang sama akan berlaku dekat Alabasta? Cuma kali ni diorang hantar full resource, bukan untuk hancurkan Alabasta, tapi untuk menakluk tanah tersebut dengan liciknya. Kononnya cuba untuk melindungi tanah Alabasta since raja dan puteri negara tersebut dah mati. Jadi diorang cuba untuk take over the throne dan bina semula asas pentadbiran di sana. Dan Blackbeard juga cuba untuk ke Alabasta untuk tawan negara tersebut since berkemungkinan ditahu akan kewujudan ancient weapon Pluton kat sana. Kemudian YouTuber tu ada bagi tahu yang berkemungkinan Vivi akan menganggotai Mugiwara Pirates setelah insiden Reverie. YouTuber tu berpendapat yang Vivi telah bertemu dengan Sabo, kemudian mereka berdua telah diletupkan bersama-sama, namun berkemungkinan mereka diselamatkan oleh Kuma. Katanya ketika Sabo encounter Kuma, mungkin Celestial Dragon mengarahkan Kuma untuk membunuh Sabo, namun instead of bunuh Sabo, Kuma telah menggunakan keupayaan Devil Fruitnya untuk menyelamatkan both Sabo dan Vivi. Jadi setelah letupan itu, kedua-dua mereka telah hilang dan mungkin Kuma menghantar Vivi ke Wano. Jadi dari sana Vivi akan terus sertai Mugiwara Pirates disebabkan negaranya telah pun jatuh ke tangan orang lain. Sebenarnya aku kurang setuju sikit pendapat ni, dan dalam video sebelumnya aku dah terangkan dah pun kenapa. Dan berkemungkinan juga setelah Cobra, Vivi dan beberapa lagi general Alabasta ke Marijoa, mungkin negara Alabasta tu ditinggalkan untuk ditadbir oleh Koza. Ini kata Marshall D. Pryce lah. So bagaimana yang kita tahu, Koza merupakan kawan baik Vivi masa kecil lagi, dan masa kecil dia merupakan ketua untuk Suna Clan, dan bila besar dia menjadi ketua untuk angkatan pemberontak di Alabasta. Setelah kemelut di Alabasta berakhir, Koza telah dilantik menjadi menteri persekitaran di Alabasta, dan Koza boleh dianggap sebagai antara rakyat yang paling taat dalam kerajaan Alabasta, dan berkemungkinan sekiranya keluarga Nefertari gugur, there is a very high chance Koza lah yang paling layak untuk meneruskan tahta raja kerajaan Alabasta. Dan YouTuber ni juga berpendapat
Mungkin sekarang Koza telah pun diangkat sebagai Raja Alabasta, since sebelum ini Vivi memanggil Koza sebagai leader. Berkemungkinan memberikan hint kepada kita bahawa Koza akan menjadi raja. Dan kalau diikutkan, Koza yang paling sayang kepada negara tersebut dan rakyatnya, dan willing to do whatever it takes to defend and help them. Walaupun sebelum ni dia telah termakan fitnah krokodil sebelum ni, namun sekarang dia lebih taat kepada raja dan rela untuk berkorban untuk negara tersebut. Jadi melihatkan kesetiaan Koza, berkemungkinan Cobra telah pun menceritakan rahsia lokasi Pluton kepada Koza just in case pertama ada apa-apa berlaku kepada Cobra di Reverie. Dan melihatkan sebelum ini pun King Cobra nampak macam kurang sihat. Dan satu lagi hint berkenaan kemungkinan Koza akan menjadi Raja Alabasta pada masa akan datang adalah pada masa diorang kecil-kecil dulu, Koza pernah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawa Vivi. Dan menariknya, setelah insiden itu ketika Koza dirawat di dalam istana, Cobra mengatakan sangat-sangat munasib kalau suatu masa nanti the next generation of Alabasta dipimpin oleh Koza. Dan Cobra juga pernah bertanyakan Koza adakah dia menyayangi Alabasta. Koza menjawab ya, dan mengatakan sebabnya adalah ini adalah tanah kelahirannya, dan Cobra juga mengatakan yang sama. Dan melihat kepimpinan Koza dalam pasukan pemberontakannya, berkemungkinan Koza sangat sesuai menjawat jawatan tersebut, dan ini akan memberikan ruang kepada Vivi untuk sertai Mugiwara tanpa perlu memikirkan tahta kerajaannya lagi. So ini adalah berkenaan kemungkinan lokasi yang akan dituju oleh Blackbeard. Pada pandangan aku agak bersetuju juga dengan apa yang disampaikan, which is berkenaan the reward yang dimaksudkan oleh Blackbeard adalah Pluton. Aku cuma kurang bersetuju kalau Blackbeard nak tawan Alabasta, sebab as far as we concern, Blackbeard ni jenis yang berhati-hati. Even dengan 2 Devil Fruit yang power gila pun, dia still lari dan tak nak lawan Shanks. Sedangkan sebelum ni dia mampu untuk lukakan mata Shanks. Dan kita juga boleh tengok macam mana plan dia dengan bijak, menanti dengan penuh sabar dalam kapal Whitebeard sampai dia berjaya jumpai momen untuk dia bunuh Touch dan rebut Yami Yami no Mi. Dan dia juga menumpang kekecohan yang dibuat Luffy dengan bijak untuk rekrut kru landun dia, dan dia siap filter lagi dos yang berada dalam Impel Down level 6 sahaja untuk join dia. So in my opinion, setelah berjaya occupy Beehive, aku tak rasa Blackbeard nak jajah tanah Alabasta, melainkan dia kalaupun nak ke sana sekadar nak dapatkan Pluton. Sebab dalam Wano Arc kita boleh tengok even orang sehebat Kaido dan Big Mom pun perlukan ancient weapon untuk take over the world. Padahal kalau kita boleh tengok, power diorang sendiri dah cukup imba dah kan. So berkemungkinan in my opinion, orang selicik Blackbeard ni lagilah sangat-sangat memerlukan the ancient weapon Pluton untuk takluk dunia. Dan pernyataan YouTuber tadi berkenaan full resource untuk tawan Alabasta, pada aku agak kurang setuju sikit. Sebab kalau kita boleh tengok dalam chapter 956 ni, panel sebelum pernyataan Garp tu, kita boleh tengok Garp cakap sesuatu telah berlaku just after we left. I got the report while on the ship. The Marines are using their full resource to resolve the matter. So in my opinion, aku tak rasa full resource tu semuanya tertuju kepada Alabasta. Pada aku rasa Marine akan cuba habis-habisan untuk berlawan dengan Revolutionary Army tu. Up to some point, kejar diorang sampai dapat diberkas semua sekali. Sebab kita boleh tengok Fujitora dan Ryokugyu pun join bertarung sekali menentang Sabo dan Commander Revolutionary yang lain kan. Dan mungkin untuk ke Alabasta, World Government deploy CP9 atau CP0 yang lain yang tak terlibat dengan Wano untuk dapatkan Pluton kalau the reward yang dimaksudkan oleh Blackbeard tu adalah Pluton. So sebagaimana yang diorang buat masa dekat Water 7 sebelum ni kan. Dan seperkara lagi yang aku nak sentuh adalah there is a very high chance juga yang berkemungkinan instead of pergi ke Alabasta, sebenarnya reward yang dikatakan oleh Blackbeard itu adalah di Wano. Ini teori aku pula lah. So berkemungkinan lokasi yang ingin dituju oleh Blackbeard bukanlah Alabasta tapi Wano. Sebab apa aku cakap Wano adalah, first of all, kalau kita boleh tengok chapter 956 tadi, nampak macam terlalu relatable kan. Aku risau kita akan terperangkap dalam perangkap Odanism je. So there is a very high chance juga destinasi yang akan dituju oleh Blackbeard adalah Wano. Sebab dalam chapter 925 Blackbeard ada menceritakan perkara yang berlaku di Marijoa. Blackbeard cerita kepada Moria bahawa the captain of Revolutionary Army telah menceroboh Marijoa untuk selamatkan Kuma, dan mereka terpaksa bertembung dengan 2 Admiral, Ryokugyu dan Fujitora. Dan dalam chapter yang sama juga, Blackbeard juga ada bercerita tentang insiden yang tengah berlaku kat Wano, dan Blackbeard cakap the mighty battle for supremacy over the throne is already begun. Okey, kat sini menjadi agak kuat juga fakta yang kita ada hinting that instead of pergi ke Alabasta, bagus Blackbeard pergi ke Wano.
Wano since the supreme battle over the throne already begun. Dan kita tahu sedahaga mana Blackbeard ini terhadap sebuah tahta. Dia sanggup serahkan Ace untuk dapatkan tahta Shichibukai, kalahkan Whitebeard untuk dapatkan tahta Yonko. So, sekarang kalau dia ke Wano dan berjaya curi kemenangan di Wano, berapa besar nama dia akan naik, berapa ramai orang tergila-gila nak ikut dia lepas tu. Whitebeard jatuh di tangan dia, Big Mom kononnya akan diceritakan jatuh di tangan dia, dan even Kaido pun akan difitnahkan juga, jatuh di tangan dia juga. Dan even Luffy, Kid, Law, Zoro, Hawkins, Apu, X Drake, Killer, which is individu yang berada dalam Liga World Generation, juga akan dikabarkan kononnya jatuh di tangan dia di Wano. Ui, besar gila reward kalau macam ni. Silap-silap orang berlumba-lumba nak join Blackbeard Pirates. Aku tak tahu, ini just my wild thought. Dan perkara yang paling menarik selain ancient weapon Pluton adalah pertama, Road Poneglyph. Kita tahu Big Mom dan Kaido ni ada Road Poneglyph. Ini boleh menjadi satu reward yang besar juga. Lepas nama kau dah dijulang, benda seterusnya yang kau boleh buat adalah dapatkan One Piece je lah kan. So Road Poneglyph ni akan menjadi sebuah reward yang sangat-sangat besar juga untuk Blackbeard if Blackbeard pergi ke Wano. Dan reward seterusnya kalau Blackbeard ke Wano adalah Nico Robin. Ini lagilah jackpot terus. Blackbeard boleh jadikan nakama-nakama Robin, Luffy, Sanji semua tu sebagai tebusan. Kalau Robin tak baca Poneglyph tu betul-betul, dia boleh seksa nakama-nakama Robin tu sampai mati. Dan perkara yang paling interesting dalam dua chapter ni adalah kat sinilah dia, time frame. Alright, dalam chapter 925, time frame kat sini adalah hari keempat Reverie berlangsung. Dan pada hari keempat itu, Sabo dan kawan-kawan dah pun bertembung dengan dua Admiral. Dan kalau kita boleh tengok chapter 956, time frame kat sini adalah 7 hari. Kan Gap ada cakap dalam chapter tu, something happened just after we left. So perkara yang berlaku yang ada kena-mengena dengan kerajaan Alabasta adalah pada hari ke-7. So that's why aku cakap aku agak bersetuju juga kalau nak kata Blackbeard ke Alabasta untuk dapatkan Pluton sebagai reward yang dimaksudkan. Cuma aku lebih berat merasakan instead of pergi ke Alabasta, Blackbeard telah set sail untuk ke Wano untuk dapatkan reward yang lebih besar. And besar yang aku maksudkan adalah bersesuaian dengan mukaddimah One Piece dan bersesuaian dengan suatu masa dahulu pernah dikecapi oleh Roger. Apakah perkara itu? Yes, tak lain dan tak bukan wealth, fame and power. Dan kita boleh tengok di hari keempat dalam chapter 925, Blackbeard still duduk relax kat Beehive. Only hari ke-7 baru dia decide untuk bergerak. Maybe dia menunggu moment untuk kedua-dua pihak, Marine dan pirate-pirate besar yang lain tengah chaos. Marine terpaksa bahagikan force dia, Kaido dan Big Mom pula terpaksa hadapi the World Generation. So it's all back to Marineford all over again. Bila benda dah settle, Blackbeard akan buat kemunculan dia to claim the reward atau prize ni. Macam sebelum ni dia claim the reward Gura-Gura Nomi dan juga tahta Yonko. Dan sekarang itulah, as I said tadi, Blackbeard ni seorang yang licik dan tak suka buat decision yang terburu-buru. Dia nampak je peluang, boom, terus gerak. Macam mana dia boleh bersabar sampai nampak peluang untuk dapatkan buah devil Yami Yami Nomi, sebagaimana dia boleh bersabar untuk tunggu sampai Whitebeard nazak barulah dia datang untuk claim Gura-Gura Nomi, sebagaimana dia boleh bersabar untuk tak guna Gura-Gura Nomi against Shanks masa kat Marineford. Begitulah juga dia bersabar untuk tak muncul di Wano yet selagi dia tak rasa yakin dengan insiden di Marijoa dan Wano boleh menguntungkan dia. So guys, I leave the rest to you. Please leave your thought di ruangan komen di bawah. Maybe korang ada pendapat yang lebih baik, so I just want to know. Okay? Alright, kalau korang suka konten dan teori yang aku hasilkan, please share channel Kimi Scoverto dalam grup Facebook One Piece yang korang join. Boleh ambil keratan video aku dan publish kat TikTok, dan jangan lupa tag nama aku untuk share dekat mana-mana media sosial korang, so that aku dapat capai 150,000 subscribers dalam bulan ni. Thank you so much my brother and gang. Before I end, sedikit renungan. Hustling is a mentality, is a code of conduct. Mentality seorang hustler, dia selalu bertanya macam mana cabaran yang dia hadapi sekarang ini boleh ditukar menjadi peluang buatnya, dan apa yang dia boleh belajar dari cabaran ini. The hustlers selalu berfikiran berbeza. If you're going to win the fight for your future, kita perlu persiap mindset kita dengan the workload. Kita tak boleh takut untuk berubah, dan kita tak ada satu pun kebenaran untuk
untuk berhenti. Cara kita melihat sesuatu akan menentukan nasib kita pada masa akan datang. A hustler is committed and consistent. Every single day kita hanya berfikir untuk lebih bagus dari semalam. Kita tak bersaing dengan sesiapa, and the only person I am competing is who I am yesterday. Tak ada satu saat pun untuk dibazirkan. No days off mentality. Ramai yang nak lihat perubahan dalam diri, ramai yang nak tengok perbezaan dalam diri, but less that put the work in. The hustler know how to prioritize their time. Kemana sahaja hala tuju ke arah lebih bagus yang kita ingin tujui, it's required a different version of ourselves. Keep on hustling, and until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi